Datuk Pengerusi, berkenaan dengan isu ini yang tadi saya bangkitkan, ingin saya dengan jelas nak berbahas di sini bahawa terdapat kita tahu bahawa untuk kerajaan mengutip cukai di bawah peruntukan perkara 92 Perlembagaan Persekutuan, kerajaan hanya boleh mengutip cukai melalui undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Dan kalau sesuatu kutipan cukai ini di luar kuasa akta ataupun undang-undang, kerajaan tidak boleh mengutip cukai. Dan dari segi dalam perkara ini ingin saya nyatakan di sini bahawa cukai keuntungan tanah tahun 1976 merupakan undang-undang yang digubal untuk menggantikan satu undang-undang dalam tahun 74, iaitu Land dengan izin nanti Land Speculation Tax Act tahun 1974. Jadi niat akta ni ialah untuk menghindarkan rakyat daripada ataupun pembeli-pembeli tanah daripada spekulasi yang tidak sihat dalam negara kita. Tetapi nampaknya kerajaan sekarang cuba menggunakan akta ini untuk mengutip cukai keuntungan tanah sebanyak 5% tanpa mengira bilakah tuan punya tanah telah acquire ataupun memperolehi hak tanah berkenaan, sama ada ia telah diberikan oleh nenek moyang ataupun yang telah dibeli berpuluh-puluh tahun yang lepas. Dari dalam perkara ini ingin saya nyatakan bahawa sebenarnya niat kerajaan ialah untuk mengutip 5% cukai. Bagi saya ini merupakan satu perkara yang melanggar maksud akta ini digubah. Dan kedua ialah sebab itu kalau boleh akta ini sebenarnya hendaklah dipindah dan dengan jelas menyatakan niatnya hendak mendapat 5% cukai. Tapi malangnya kerajaan tidak, menteri tidak ada kuasa untuk mengenakan cukai, tapi hanya mengecualikan dengan izin dalam bahasa Inggeris, exempt person or class of persons from all or any of the provision. Yang apa yang menteri buat ialah menteri telah pun mengecualikan sebahagian daripada cukai yang dikenakan oleh akta ni, iaitu dalam masa 2 tahun ia diperolehi 30%, tahun ketiga 20%, dan tahun keempat 15% dan tahun kelima 5%. Jadi adalah dipertikaikan sama ada menteri boleh berbuat demikian. Oleh yang demikian, isu ini mesti dah dipertimbangkan dengan baik. Kalau tidak, ia tidak sah dan kutipan oleh pihak kerajaan untuk wang ini adalah tidak sah. Atau yang dipetua, memang cukai keuntungan tanah ini yang dikenakan merupakan satu perkara yang amat mengecewakan, kerana hanya dalam tahun 2007 kerajaan untuk menggalakkan industri hartanah dengan mengecualikan setiap orang daripada dikenakan cukai keuntungan tanah. Dan ramai orang telah membeli hartanah dengan anggapan bahawa kalau ada keuntungan ia tidak akan dicukaikan. Dan ini telah pun kita kata ditukar sekali lagi, dan ini memberikan satu mesej bahawa kerajaan ini tidak ada polisi yang tetap untuk memastikan industri hartanah di negara kita ini boleh mengembang dengan sihat. Sebenarnya industri hartanah ini adalah dengan izin is a high impact, ada high impact dengan ekonomi kita, kerana ia ada 140 cross-link industri yang terlibat. Dan juga mengikut badan-badan berkenaan, dia dikatakan
industri ini mempunyai multiply effect of 5.2%, 2 times. Jadi dari segi ini haruslah kita sekali lagi mengkaji perkara ini sebelum ia dilaksanakan. Terima kasih Datuk. Terima kasih Yang Berhormat Bros. Bukankah ini juga kena perkenaan ini 5% sales tax ini? Bukankah dia juga akan mencecaskan ini Malaysia My Second Home punya rancangan? Kerana kita menjual rumah-rumah ini kepada mereka yang ingin datang ke diam di Malaysia di bawah Malaysia My Second Home dengan mengatakan bahawa rumah yang mereka beli itu tidak akan dikenakan tax. Tapi dia projek ini baru start di 2009 dan sekarang baru mereka nak dapatkan ke rumah mereka tapi dikenakan tax. Bukankah ini akan mencecaskan rancangan Malaysia My Second Home? Memang betul Datuk Pengurusi. Sebenarnya kita baru dengan insentif pengecualian cukai yang cukai keuntungan tanah yang dihapuskan dalam tahun 2007, kita baru dengan izin mendapat green shoot ataupun pemulihan permulaan ekonomi negara kita, dan ini dikenakan 5% cukai keuntungan tanah ini merupakan satu tamparan hebat kepada green shoot, iaitu yang baru mula kita kata pulih ini. Jadi haraplah demi kebaikan negara dan juga menjana ekonomi yang lebih baik melalui industri hartanah, pembinaan dan industri hartanah ini, kita dapat berpulih dengan secara sihat. Betul yang betul. Ini mereka ni cakap tentang RPJT. Sekarang kita tak sampai itu lagi. Fasal 5 adalah berkaitan dengan Akta Cukai Pendapatan. Fasal 5 berhubung dengan mekanisme yang sebut dalam situ di mana kita punya cukai pelepasan dari 8,000 naik sampai 9,000. Tapi tak apalah, dan lepas tu broadband RM500 relief kita pun bagi. Tak apalah, tadi you orang dah cakap dah, nanti tak payah cakap dah. Nanti saya jawab cukup. Nanti saya jawab.